8.35. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Ringkas-ringkas tuan-tuan, kita nak habis tajuk perhiasan. Memelihara janggut artinya simpan janggut, jangan dicukur dan dibuang. Termasuk dalam perkara yang kita sedang bincangkan ini ialah memelihara janggut. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahful syawarib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bezakanlah diri kamu dengan orang-orang musyrikin, peliharalah janggut dan cukurlah misai. Dalam sebahagian riwayat perkataan waffiru bermaksud memelihara. Namun begitu, hadis di atas telah menjelaskan tentang sebab utama Nabi suruh simpan janggut, iaitu supaya mempunyai identiti yang berbeza dengan golongan musyrikin, khususnya orang Majusi, kerana mereka selalunya menggunting janggut mereka dan ada pula yang mencukurnya. Ada yang gunting, ada yang cukur. Kerana itulah Rasulullah SAW menyuruh kita bersikap berbeza dengan mereka untuk mendidik kaum muslimin supaya mempunyai identiti yang tersendiri. Zaman Nabi macam itulah. Zaman Allah macam tu lagi ya. Ada orang kafir janggut. Tu aja. Tengok apa dia. Kungfu mabuk. Jackie Chan dengan Tok Guru dia janggut. Tok Guru dia janggut. Nah. Jadi janggut orang kafir pun simpan. Dulu dah dia janggut, dia cukur, dia buang. Maka bila Nabi tengok macam tu, nak bagi ada identiti. Jadi kalau orang kafir tak simpan janggut, hak Islam simpan. Nampak beza. Nampak janggut tu Islam, tak ada janggut tu kafir. Beza situ. Zaman Nabi. Tapi lah hari ni ada juga orang kafir yang simpan janggut macam kita juga. Baik. Jadi maksud tidak mencukur, tengok. Apa maksud tidak mencukur? Maksud tidak mencukur janggut itu bukanlah dengan membiarkannya tanpa diurus. Bila kita tak cukur, tak gunting, biar jadi berserabu, itu bukan macam tu. Tetapi diuruskannya dengan baik pada lebarnya dan panjangnya, dijaga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Qadhi Iyad berkata, makruh bagi seorang mencukur janggut, mengguntingnya, memendekkannya serta meratakannya, tetapi jika diuruskannya supaya jangan terlalu panjang dan lebat adalah tidak mengapa, dan yang demikian itu bagus. Mana dia jaga janggut. Macam Pak Cak namanya, relax janggut dia jaga. Tidak terlalu panjang dan tidak berserabu, nampak kemas. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, ringkas cerita janggut kita bagi ada lah. Tuan-tuan, tak boleh hukum ada 3 kita akan baca. Hukum ada 3 yang nak cepatkan ceritanya. Hukum ulama sebut ada yang pertama, pendapat yang pertama ialah haram mencukur, haram menggunting. Biar pi. Sebab dah Nabi kata macam tu, biarkan janggut, simpan sahaja, tak boleh gunting, tak boleh cukur. Ni pendapat haram. Pendapat ni agak ekstrim lah tuan-tuan. Agak ekstrim. Kemudian ada pendapat makruh dia tadi. Bila kita buang tu jadi makruh. Dan ada pendapat ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman moden ini. Sebab orang kafir pun dah berjanggut dah. Maka bagi mereka harus saja simpan janggut. Tak simpan pun tak ada apa-apa. Baik, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam kitab ini mengatakan, tuan-tuan boleh baca lah, saya tak nak baca lah sebab masa kita singkat. 3 pendapat yang dia bawa di muka surat 169, dia bawa 3 ni. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata harus. Dia kata pendapat yang dia pilih, pendapat yang hampir kepada betul, pendapat yang hampir kepada tepat ialah ambil yang kata makruh. Khairul umur awsatuha. Nak kata haram tu terlalu keras. Nak kata cukur janggut ni haram, gunting janggut ni haram, terlalu keras sangat. Nak mengharuskan kata tak apa, terlalu meremehkan sangat.
terlalu ringan sangat. Maka hak terbaik ambil tengah-tengah, makruh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita yang jenis ada janggut, jenis keturunan yang ada janggut, sehingga disebut asri janggut. Tengah duk panas, hok burger. Jenis keturunan ada janggut. Bapak dia ada janggut, Tok Wan dia ada janggut, Pak Menakan dia ada janggut, sepupu dia ada janggut, keluarga dia keluarga berjanggut. Orang panggil keluarga janggut. Elok simpan hak ada janggut. Kalau dibuat kita ambil pendapat yang sederhana, makruh lah kalau kita cukur tanpa sebab apa-apa. Kecuali kita bekerja di satu tempat ataupun jenis pekerjaan kita yang tak boleh simpan. Pekerjaan yang tak boleh simpan janggut termasuk dalam undang-undang dia. Dalam apa dia ni, disiplin, tak boleh. Siapa simpan janggut kena tindakan disiplin. Siapa simpan misai kena tindakan disiplin. Maka tak apa. Sebab pendapat kita kan ada 3. Yang tu kita ambil harus, tak ada masalah apa-apa. Nanti dah habis kerja, dah pencit, boleh kita ambil pendapat hak makruh balik, kita mula simpan. Sebab menyimpan janggut tu adalah satu sunnah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bila sunnah, dia dapat pahala. Ulama sebut pahala yang berterusan, pahala amalan yang berterusan yang kita buat janggut dah. Hak sunnah ni kita buat dapat pahala berterusan tu janggut. Kalau kita baca Quran, kita dapat pahala masa kita baca je. Pak Cak baca Quran 24 jam ke ataupun baca sehari sejam? Sejam sehari ke sebulan sejam? Atau baca dalam solat saja? Mana masa kita baca tu lah kita dapat pahala, kita tak baca tak dapat pahala baca Quran. Kalau kita berzikir, sama juga masa kita zikir subhanallah, 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 masa tu kita dapat pahala, dah berhenti tak ada pahala. Nampak? Tapi janggut, takkan kita sekejap buang, sekejap letak. Pak Cak ada janggut nak masuk tanah, buang dulu, sangkut di pintu tanah. Sebab masuk tanah tak boleh, kita contohlah tak boleh. Kita buang janggut dulu, letak situ. Masa kita buang tu tak dapat pahala, kita keluar pakai balik dapat pahala balik. Ada ke janggut boleh itu? Janggut palsu boleh ya? Jadi janggut satu-satunya sunnah yang bila kita simpan pahala duk sentiasa 24 jam. Dia rugilah kita tak simpan, sedangkan kita ada janggut. Yang kita tak ada janggut tak apalah. Tapi geng tak ada janggut, bila siap mengajar bab janggut, lari duduk belakang. Ada tu dia tak boleh lari sebab dia tu imam, duduk depan ni. Dia pun tak tahu malam tu nak baca bab janggut. Bila dah baca, dia tunduk daripada mula sampai habis, tak angkat kepala sampai habis. Sampai solat, habis solat dia jumpa saya secara peribadi. Kata, Ustaz, minta maaf, saya tak simpan janggut ni bukan kerana tak nak simpan, tak ada janggut. Pak tak ada janggut, mak memang tak ada. Tok Wan tak ada janggut, anak-anak dia semua tiru dia tak ada janggut semua. Saya kata tak apalah, apa salah? Kita kan tidak ada 3 hukum, bukan kita salah pun. Tapi dia rasa malu sebab dia tu imam. Macam mana? Hak perempuan pula tanya, Ustaz, kami macam mana? Kami nak juga pahala berterusan ni, tapi kami tak boleh simpan. Macam mana Pak Cak? Perempuan tak boleh simpan janggut sebab dia jadi serupa lelaki lah pula, menyerupai lelaki haram lah pula. Maka cara dia ialah suruh orang simpan janggut je lah. Isteri tu, kalau suami jenis ada janggut, suami jenis tak simpan janggut, dia suruh suami dia simpan janggut. Bila dia suruh, maka suami dia pun ikut dia simpan janggut. Maka bila suami dia sudah ada janggut, dia dapat pahala janggut suami dia tu lah. Sebab dia suruh. Sebab Nabi kita, sesiapa yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, dan apabila orang itu melakukan kebaikan itu, maka dia akan dapat pahala seperti orang itu, tidak kurang walaupun sedikit. Itu dia. Bermakna dia nak simpan janggut tak boleh, dia suruh suami dia simpan janggut.
Nah, suami dia simpan dah. Suruh anak dia pula simpan janggut. Bila anak dia buat, dia dapat pahala anak dia simpan janggut sama dengan pahala anak dia dapat. Tak kurang walaupun sedikit. Ni orang perempuan. Orang perempuan bila bulan Ramadan dia tak boleh puasa. Boleh puasa. Bulan tak Ramadan pun tak boleh puasa sunat juga. Contoh dia datang bulan 5 hari, 7 hari. Ada 15 hari. Dia memang tak boleh puasa. Maka dia tak dapat pahala puasa. Sedangkan puasa Ramadan ni kalau kita tinggal sehari pun kita nak qada balik itu tak boleh qada. Di segi pahala, tidak ada pahala yang kita nak boleh qada yang boleh menyamai sehari puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Jadi puak-puak ni kata nak puasa juga. Mana boleh haram dia puasa. Dia haram puasa, tak boleh puasa. Tak boleh. Kalau dia puasa bukan dapat pahala, dapat dosa. Maka dia kena buat makan. Masak makanan untuk suami dia, untuk anak-anak dia ataupun siapa-siapa saja dia buat, dia hantar ke jiran kan untuk berbuka puasa dengan masakan yang dia masak. Sebab pahala orang yang memberi makan orang berbuka puasa sama dengan pahala orang berpuasa itu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, yang mana perempuan tak boleh puasa, kan tak ada salah apa-apa. Dia masak di rumah. Kalau suami dia pergi beli dapat pahala, tak dapat pahala, dia tu rugi lah. Boleh beli tapi dia masak separuh. Dia masak nasi, masak ni, nanti suami dia buka puasa dengan masakan dia, anak-anak dia pun makan masakan dia. Dia dapat pahala suami dia, dapat pahala puasa anak-anak dia, tak kurang walaupun sedikit, macam tu lah cara dia. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka simpanlah janggut untuk kita dapatkan pahala 24 jam sunnah menyimpan janggut itu. Baik tuan-tuan, selesailah rasa-rasa. Lebih kurang begitu, yang lebih-lebih itu tuan-tuan boleh baca, saya dah sebutkan tadi. Baik, kita